Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih diucapkan di atas undangan kepada diri saya, dan saya adalah salah seorang ahli kepada koperasi Putrajaya ini. Tahniah, ini dah masuk tahun yang ke-15. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah ataupun ucapan terima kasih kepada Encik Jaafar bin Haji Ahmad, Pengarah SKM Wilayah Persekutuan, Encik Arif Hamidi bin Muhammad Isa, dan Puan Syazalina binti Muhammad Isa, Pegawai SKM Wilayah Persekutuan. Tahniah juga diucapkan kepada pengurusi koperasi Tuan Zakwan bin Harun, serta tidak lupa usaha-usaha yang dilakukan oleh setiausaha iaitu Tuan Salih kita. Mari kita ucapkan, mari kita tepuk tangan kepada Tuan Salih kita ni. Beliau telah terlalu lama berkecimpung dalam industri teksi, koperasi. Ya, saya tak tahu macam mana cakap. Memang jasa dia banyak lah kalau nak bandingkan dengan saya ni. Dan tidak lupa juga saya ingin memohon jasa baik tuan-tuan memberi satu tepukan yang paling gemuruh kepada diri kita kerana hadir hari ini. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, saya adalah pengurusi kepada Gabungan Pertubuhan Teksi Kereta Sewa, Limosin dan Teksi Lapangan Terbang se-Malaysia, termasuklah di Sabah dan di Sarawak. Dalam perjuangan yang dibawa oleh GTSM, sebenarnya telah banyak kejayaan-kejayaan yang telah kita perolehi demi memertabatkan nasib para pemandu kita. Cuma sedikit yang saya ingin zahirkan di sini, saya agak kecewa sedikit kerana dalam pelibatan saya memperjuangkan nasib tuan-tuan ini sehingga ke hari ini, saya masih gagal tuan-tuan. Saya masih gagal untuk membantu rakan-rakan di Sabah dan di Sarawak. Sekalipun saya telah berusaha sedaya upaya untuk membantu mereka, namun malangnya tidak ada mana-mana pihak daripada kerajaan yang ingin menyalurkan bantuan kepada mereka, khususnya ketika kita di dalam PKP tuan-tuan. Di Semenanjung ni alhamdulillah semua saya dapat bantu rakan-rakan kita, walaupun tak menyeluruh tetapi hampir keseluruhan. Namun malangnya rakan-rakan kita di Sabah dan di Sarawak, mereka terpaksa berdiri di tapak kaki mereka sendiri. Dan di sini saya ingin merakamkan ucapan yang sangat sedih, yang mana kita telah kehilangan seorang lagi sahabat kita. Seorang sahabat yang selama ini berjuang tanpa mempedulikan diri beliau, keluarga beliau. Saya rasa tuan-tuan mungkin mengenali beliau. Nama beliau ialah Mr. Mano. Kenal tak Mr. Mano? Ya? Orang ni lebih lama daripada saya berjuang untuk membela nasib tuan-tuan. Tapi beliau baru saja meninggal dunia pada minggu lepas. Saya amat sedih. Ya? Sungguh saya amat sedih. Walaupun dia bukan orang Islam, tetapi perjuangan dia untuk kawan-kawan kita semua, untuk ke arah memperjuangkan nasib tuan-tuan. Sebenarnya di dalam GTSM saya telah membawa beberapa agenda, iaitu saya ingin membuat satu convention International Taxi Convention, yang mana kita akan menjemput para pemimpin persatuan dan menteri daripada seluruh negara untuk hadir ke dalam Malaysia kita untuk memberi input-input bagi menaik taraf industri teksi negara kita. Saya dalam kertas kerja, dan jika tidak ada masalah, insya-Allah tahun hadapan kita akan adakan satu convention. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam GTSM saya membawa satu agenda kepada kerajaan untuk melakukan
peremajaan teksi. Di mana hari ini kita dapat lihat industri teksi agak suram. Image teksi agak, boleh dikatakan agak buruk. Teksi kita ni tidak menjadi kebanggaan rakyat kita. Bahkan tidak menjadi kebanggaan kepada pelancong-pelancong. Industri kita ataupun teksi kita ini telah dilemparkan, telah diburukkan dengan imej-imej yang buruk. Jadi saya telah membawa satu agenda kepada kerajaan untuk melakukan peremajaan. Saya telah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan APAD, khususnya dengan Ketua Pengarah APAD, dengan Datuk Seri Wee Kak Siong, ya, Menteri Pengangkutan, dengan SUSK, Kementerian Luar Perdagangan dan Luar Bandar, MITI, ya. Yang mana saya mempunyai rancangan untuk mendapatkan semula EP ataupun permit import untuk kita bawa masuk kenderaan-kenderaan import daripada luar negara dengan harga yang lebih murah. Dan kenderaan-kenderaan tersebut kita akan colorkan ataupun kita akan warnakan sama ada hitam ataupun kuning. Kita akan panggil black cap ataupun yellow cap. Saya melihat perkara ini, jika betul-betul diberi sokongan oleh kerajaan, kita dapat membawa masuk kenderaan yang lebih murah. Tuan-tuan tidak terbeban dengan kos untuk mengeluarkan kenderaan baru, untuk membayar bulanan. Kenderaan yang saya lihat buat masa ini adalah Honda Accord, Toyota Camry, Toyota Altis dan juga Toyota Camry, Altis dan Vios. Ini yang saya nak bawa masuk dalam industri supaya kita boleh menggunakan kenderaan Recon ini untuk tempoh 7 hingga 8 tahun lagi. Kenderaan ini kita ambil 5 tahun atau 6 tahun, kita tambah dengan 6 atau 7 tahun. Ini bergantung kepada keputusan daripada MOT. Ini yang sedang saya usahakan. Dan saya harap benda ni bila dapat dilaksanakan besok, tuan-tuan dapatlah bukan saja dapat bayar bulanan dengan kadar yang rendah, tetapi tuan-tuan dapat membawa pulang wang yang lebih kepada ahli keluarga tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama, wang yang lebih tersebut tuan-tuan boleh simpan untuk tuan-tuan beli kenderaan yang baru. Di sini saya ingin bertanya, tolong angkat tangan. Saya nak tahu berapa ramai yang masih tidak mempunyai permit individu. Tolong angkat tangan. Satu orang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Hari Isnin ni tuan-tuan pergi dekat APAD, ambil borang, isi borang. Ambil permit dulu. Sekarang ni permit dibuka. Ambil. Ya, Ketua Pengarah telah bagi tahu yang mana tidak ada bebanan pada tuan-tuan. Syarat dipermudahkan. Tolong ambil dulu permit tu. Ya, nanti besok dah tutup, kita rasa rugi. Benda boleh ambil, kita ambil je dulu. Tak rugi pun. Ya, bayar yuran cuma RM5 untuk orang. Lepas tu nanti dah lulus, ada tambahan bayaran. Tak rugi ya untuk kita ambil permit tu. Ambil dulu permit. Sebab bila peremajaan ini besok berjaya ataupun diluluskan oleh kerajaan, kita akan mendahulukan rakan-rakan yang ada permit individu. Ya, jadi kita nak tolong kawan-kawan ni. Daripada segi bayaran pula, saya pun ada terlibat dengan satu koperasi lagi, atau mungkin kita boleh bekerjasama dengan koperasi yang ada ni, atau mana-mana koperasi yang lain untuk kita dapatkan fund untuk kita bantu tuan-tuan. Saya tahu sejarah Koperasi Putrajaya. Sejarah Koperasi Putrajaya ni sangat memerangsangkan. Cuma apabila adanya teksi eksekutif dan kemunculan dipanggil Grab, Uber, itu yang menyebabkan koperasi tidak dapat performan yang baik. Saya yakin dan saya percaya jika tak ada masalah Grab, Uber, Koperasi Putrajaya lebih jauh boleh pergi. Ya, jadi tak mustahil dengan adanya peremajaan teksi ini dengan koperasi yang kita akan adakan, kita dah ada dah koperasi. Kita akan dapat membantu tuan-tuan. Dan saya nak maklumkan kepada tuan-tuan satu perkara lagi. Ini bukan GTSM,
Okey. Walaupun dia asal usul daripada GTSM, tetapi dia bukan milik GTSM. Apa itu? Itulah dia dipanggil taxi for you. Saya telah mencadangkan kepada kerajaan, daripada kerajaan BN pergi PH, PH pergi PM, PM pergi Keluarga Malaysia. Semua menteri, semua kerajaan saya bagi tahu, jika kerajaan betul-betul nakkan rakyat menggunakan e-hailing, nakkan pemandu teksi gunakan e-hailing, tolong bangunkan satu e-hailing milik kerajaan di bawah GLC. Bila e-hailing itu milik kerajaan dengan kadar potongan 10%, wang yang terkumpul daripada 10% itu dimasukkan dalam tabung GLC. Dan wang itu akan dikembalikan kepada tuan-tuan. Bagaimana? Contoh, apabila ada rakan-rakan kita yang nak beli kenderaan baru, mereka pergi ke bank tak dapat pinjaman. Jadi kita boleh gunakan wang yang berbilion ringgit dalam tabung GLC ini untuk memberi pinjaman kepada tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan blacklist ke, had usia tuan-tuan dah melampau daripada jangka yang boleh buat pinjaman ke, kita bagi. Sebab kita tengok tuan-tuan memang bawa teksi 3 tahun, 5 tahun. Jadi tidak mustahil bila kita bantu tuan-tuan untuk keluarkan kenderaan baru, tuan-tuan akan bawa teksi juga. Itu wang yang ada tu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlakunya kematian, belum ada lagi dalam Malaysia, kita akan beri pampasan. Kerajaan beri pampasan 50,000 hingga 100,000. So itu nombor 2. Tapi sumbangan tuan-tuan kepada kerajaan, kerajaan bagi bantuan. Ini yang saya cadangkan. Kedua. Ketiga, contohnya anak tuan-tuan ingin sambung belajar. Dengan wang berbilion ringgit ini, kita guna pakai untuk memberi biasiswa kepada anak tuan-tuan. Sebab anak tuan-tuan ini bakal membimbing negara kita besok, akan meneruskan negara kita ni. Ya. Ini wang ini perlu dipakai. Tapi apa yang berlaku daripada 2014 sampai sekarang? Berbilion-bilion ringgit duit daripada industri teksi telah dirompak, dicuri, dibawa lari kepada luar negara. Apa hasilnya yang diberikan? Apa manfaatnya diberi kepada kita? Tak. Pemandu teksi berapa ramai? Berpuluh ribu telah gulung tikar. Syarikat gulung tikar. Itu tak apa lagi tuan-tuan. Paling menyayat hati saya, berapa ramai rakan-rakan saya rumah tangga hancur. Lebih malang yang hancur itu orang Islam. Anak pinak hancur, lebur. Telefon saya, Cik Kamal, saya nak beraya, nak beli baju raya, tak mampu. Anak saya nak baju raya. Cik Kamal minta bantuan, anak saya nak pergi sekolah, nak bayar duit yuran pun tak mampu. Mana pergi wang ini? Telah dicuri, dirompak, dibawa lari keluar negara. Banyak kali saya menyarankan kepada kerajaan supaya membangunkan satu aplikasi milik kerajaan untuk manfaat tuan-tuan dan juga kepada penumpang serta kepada kerajaan. Tetapi malangnya, cadangan saya tidak pernah diterima. Di atas kesedaran itu, saya telah menubuhkan satu syarikat Puncak Usaha Bersama Sdn Bhd, dan saya telah membeli satu aplikasi dan telah menjadi milik saya. Aplikasi itu dinamakan sebagai Taxi for You. Saya tidak mampu tuan-tuan untuk beri tuan-tuan smartphone. Macam mana main taxi mula-mula masuk dalam industri kita, dia bagi smartphone, dia bagi itu, dia bagi ini. Ya, sebab dia mempunyai strategi. Dia nak pancing tuan-tuan. Lepas tu bila tuan-tuan dah makan pancing, dia dah kuat, dia tindas tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saja, pemandu-pemandu e-hailing pun kena, penumpang pun kena. Nampak? Ini strategi mereka. Saya tak mempunyai strategi seperti itu. Saya punya strategi nak bantu tuan-tuan. Tetapi saya tak mempunyai sumber keuangan yang besar. Sebab itu saya mohon jasa baik tuan-tuan dan rakan-rakan kita di luar sana untuk sama-sama mendukung aplikasi ini. Aplikasi yang saya buat ini, saya libatkan sekali pemandu e-hailing. Sebab mereka ini, dulu, kita boleh bermusuh dengan mereka sebab mereka tak patuh undang-undang, tak ikut peraturan. Tetapi hari ini, mereka dah ada lesen PSB, dah ada macam-macam. Apa yang kerajaan suruh dia buat, dia buat. Jadi nak tak nak, kita kena terima mereka sebagai sebahagian daripada keluarga kita. Cuma, di dalam aplikasi Taxi for You ni, saya mewujudkan kesamarataan.
Tidak ada bias kepada mana-mana pihak. Contohnya bila penumpang buat satu tempahan, siapa yang berhampiran di situ, siapa yang pantas untuk tekan tempahan itu, mereka lah yang dapat penumpang itu. Saya tak ada kata, taksi 10%, komisen boleh untung, e-hailing kenderaan private car boleh untung 20%, okey saya akan bagi macam mana syarikat-syarikat besar buat. Tidak. Saya ingin mewujudkan kepada tuan-tuan kesamarataan. Buat masa ni tak ada charge saya kenakan setiap tempahan penumpang, kita tak charge. Tuan-tuan boleh bawa pulang duit itu semua, kita ambil pun. Di masa hadapan bila kos terus meningkat, itu lain. Memang saya mengakui kos setiap minggu meningkat mengikut kapasiti user. Setiap setiap pemandu yang menyertai itu, server dia akan perlu dibesarkan. Jadi bila perlu dibesarkan, bayarannya pun berbeza. Saya nak bagi tahu itu saja. Jadi minta tolong pada tuan-tuan semua untuk sokonglah aplikasi Taxi4U ini untuk tuan-tuan juga sebenarnya. Dan sebenarnya saya juga ada cuba melebarkan lagi aplikasi ini. Saya telah berjumpa dengan beberapa syarikat AHO di luar sana untuk mengambil alih mereka punya rangkaian untuk diletakkan di dalam Taxi4U. Saya akan mengambil alih lah. Ini perkhidmatan ini saya ambil untuk penghantar makanan yang berasaskan motosikal. InsyaAllah minggu hadapan, jika tak ada masalah, jika perbincangan berjalan dengan lancar, saya akan buat satu announcement di mana Taxi4U juga akan ada perkhidmatan penghantaran, tapi itu melibatkan motosikal. Saya akan cuba lebarkan apps ini, besarkan apps ini supaya saya boleh bantu tuan-tuan. Di semasa sekarang ni, saya mempunyai rancangan supaya kerajaan yang buat apps itu untuk ada tabung GLC bantu tuan-tuan. Tapi kalau kerajaan tak buat, saya buat. Cuma bila saya buat, itu syarikat sedia berhad, tuan-tuan kena faham. Banyak kos-kos yang perlu saya tanggung. Jadi saya tak mungkin dapat 100% buat seperti yang saya cadangkan kepada kerajaan. Walau bagaimanapun di situ saya akan mewujudkan tabung kebajikan kepada tuan-tuan. Duit yang tuan-tuan bagi pada syarikat saya akan kembalikan balik kepada tuan-tuan dalam bentuk kebajikan. Kita akan lihatlah kapasiti apa yang boleh kita bantu tuan-tuan. Cuma kalau kerajaan yang buat, saya yakin ia lebih baik sebab banyak kos dapat dikurangkan. Jadi bila syarikat sedia berhad, everything must pay. Itu sajalah saya nak ucapkan di sini. Dan ingin saya maklumkan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana telah menjemput saya untuk memberi sepatah dua kata. Dengan harapan saya, tuan-tuan yang ada hari ini, tolong sarankan kepada rakan-rakan kita di luar sana, downloadlah Taxi4U di Play Store. Sama-samalah kita angkat industri ini. Kalau kita setakat duduk termenung di tepi jalan, memberi alasan, saya dah berumur, saya tak tahu guna app. Tuan-tuan, kalau mengharapkan saya dan rakan-rakan yang ada di belakang saya berjuang, kita takkan berjaya. Kita perlukan kesepakatan semua orang. Tolonglah, tolong sebarkan info ni kepada rakan-rakan kita. Ramai-ramai download Taxi4U. Tolonglah, saya bukan nak cari keuntungan. Kalau saya nak cari keuntungan, saya bagi tahu tuan-tuan, sejak awal tahun 2022 ni, beberapa syarikat besar telah datang bertemu dengan saya, telah meminta saya sign dengan mereka dan memberi apa saja yang saya nak. Kereta, rumah, gaji, boleh. Tapi saya tak nak itu semua tuan-tuan. Saya nak tolong tuan-tuan. Niat saya nak tolong tuan-tuan. Jadi jangan harap saya tolong tuan-tuan tetapi tuan-tuan tidak membantu saya. Saya mohon jasa baik tuan-tuan, bantulah. Sama-sama kita membangunkan semula industri ini demi masa depan kita dan generasi kita yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam reformasi taksi.